Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 5 kerajaan Islam di Madinah di bawah tajuk kecilnya Perjanjian Aqabah. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Perjanjian Aqabah terbahagi pada dua, Perjanjian Aqabah pertama dengan Perjanjian Aqabah kedua. Okey, kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, Perjanjian Aqabah pertama dahulu. Di bawah Perjanjian Aqabah pertama ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, kaum yang terlibat. Yang kedua, peristiwa termeterainya Perjanjian Aqabah pertama. Yang kedua, isi kandungan Perjanjian Aqabah pertama. Dan yang keempat, kepentingan atau berkesan Perjanjian Aqabah pertama. Okey, di dalam Perjanjian Aqabah pertama, dua kaum yang terlibat daripada dua negara, iaitu Madinah dengan Mekah. Di Madinah, kaum yang terlibat adalah Aus dengan Khazraj, dan di Mekah yang terlibat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua negara terlibat dalam Perjanjian Aqabah pertama, iaitu Mekah dengan Madinah. Mekah di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Madinah di bawah kaum Aus dengan Khazraj. Okey, peristiwa temeterainya Perjanjian Aqabah pertama. Nabi Muhammad pada mulanya dikunjungi oleh beberapa orang daripada suku Khazraj daripada Madinah. Mereka berjumpa dengan Nabi di Aqabah dan memeluk Islam. Bila pulang ke Madinah, mereka menyebarkan Islam kepada penduduk di Madinah. Jadi pada musim haji berikutnya, sekumpulan suku Aus dan Khazraj menemui Nabi Muhammad SAW. Pertemuan ini menghasilkan Perjanjian Aqabah pertama. Ingat, mula-mula yang bertemu Nabi adalah suku Khazraj sahaja. Mereka bertemu di mana? Di Aqabah dan memeluk Islam. Kemudiannya bila pulang, suku Khazraj ni menyebarkan Islam di Madinah. Dan pada musim haji berikutnya, suku Aus dengan Khazraj ni datang menemui Nabi lagi dan menghasilkan Perjanjian Aqabah. Okey, tengok isi kandungan Perjanjian Aqabah pertama. Ada 6 isi yang utama. Yang pertama, kaum Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, amalan jahiliah ditinggalkan. Yang ketiga, taat kepada perjuangan Nabi Muhammad. Yang keempat, tidak mencuri. Yang kelima, tidak meminum arak. Yang keenam, tidak membunuh bayi perempuan. Jadi formula untuk isi kandungan Perjanjian Aqabah pertama ialah aiman janji tak cari arak dan perempuan. Aiman janji takkan buat apa? Takkan cari arak dan perempuan. Okey, tengok perangan formula. Aiman merujuk pada beriman. Beriman berasal daripada perkataan iman. Hampir sama dengan sebutan aiman. Janji merujuk pada jahiliah, persamaan pada huruf JA di depan. Janji jahiliah. Tak merujuk pada taat, persamaan pada huruf TA di depan. Cari merujuk pada mencuri. Mencuri berasal daripada perkataan curi. Cikgu ubah menjadi cari. Arak merujuk pada arak juga. Perempuan merujuk pada perempuan juga. Jadi apa formula untuk isi kandungan Perjanjian Aqabah pertama? Aiman janji tak cari arak dan perempuan. Aiman merujuk pada beriman kepada Allah dan Rasul. Janji merujuk pada amalan jahiliah ditinggalkan. Tak merujuk pada taat kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Cari merujuk pada tidak mencuri. Arak merujuk pada tidak mengambil arak. Perempuan merujuk pada tidak membunuh bayi perempuan. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan Perjanjian Aqabah pertama. Ada 6 juga kepentingan, sama macam isi kandungan. Ingat lagi tak apa isi kandungan Perjanjian Aqabah pertama? Aiman janji tak cari arak dan perempuan. Jadi kepentingan yang pertama, suku Aus dan Khazraj dapat meningkatkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, suku Aus dan Khazraj membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, suku Aus dan Khazraj tidak menjalankan amalan jahiliah. Yang keempat, suku Aus dan Khazraj tidak mencuri. Yang kelima, tidak meminum arak. Dan yang keenam, tidak membunuh bayi perempuan. Ya, dia punya isi kandungan sama dengan kepentingan. Cuma ubah ayat sikit lah. Kalau tadi beriman kepada Allah dan Rasul, isi kandungan. Jadi kepentingan apa? Meningkatkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang janji tu adalah jahiliah ditinggalkan. Jadi suku Aus dan Khazraj tidak lagi menjalankan amalan jahiliah. Tak tu apa? Taat kepada Nabi. Bila taat kepada Nabi, kesannya dia akan membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila taat jadi kena bantu Nabi sebab taat kepada Nabi. Kalau tidak mencuri, jadi siapa yang tidak mencuri? Suku Aus dan Khazraj. Tidak membunuh bayi perempuan, siapa yang tidak membunuh? Aus dan Khazraj. Dan tidak meminum arak, siapa yang tidak meminum arak? Aus dengan Khazraj juga. Okey, seterusnya kita lihat Perjanjian Aqabah kedua. Ni Aqabah kedua, no?
Yang pertama, kita akan belajar tentang isi kandungan perjanjian Aqabah kedua. Yang kedua, kepentingan perjanjian Aqabah kedua. Okey, itulah yang pertama dulu, isi kandungan perjanjian Aqabah kedua. Yang pertama, kukuh taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, suku Aus dan Khazraj bersedia mempertahankan Islam. Yang ketiga, mereka menjemput Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke Madinah. Yang keempat, suku Aus dan Khazraj memeluk agama Islam. Yang kelima, tempat tinggal disediakan kepada umat Islam yang ke Madinah. Dan yang ketujuh, yang keenam ya, susun nombor tu cikgu silap susun 1, 2, 3, 4, 5. Lepas 5, 6. Yang keenam, keselamatan Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah terjamin. Jadi semua ada berapa isi kandungan? Ada 6 juga isi kandungan. Formulanya, tak tahan jemput berak tempat selamat. Ya. Bila sakit berak sangat dan tak tahan, kita kena bagi orang jemput kita berak di tempat mana? Di tempat selamat. Tengok tak? Tak merujuk pada taat. Sama pada huruf TA di depan. Tahan merujuk pada mempertahankan. Mempertahan berasal dari perkataan tahan. Jemput merujuk pada menjemput. Menjemput berasal dari perkataan jemput. Berak merujuk pada beragama. Cikgu ambil 4 huruf awal untuk beragama, menjadikannya berak. Tempat merujuk pada tempat juga. Selamat merujuk pada keselamatan. Keselamatan berasal dari perkataan selamat. Jadi apa formula untuk isi kandungan perjanjian Aqabah kedua? Tak tahan jemput berak tempat selamat. Tak merujuk pada taat kepada Nabi Muhammad SAW. Tahan merujuk pada mempertahankan Islam. Jemput merujuk pada menjemput Nabi Muhammad dan umat Islam ke Madinah. Berak merujuk pada memeluk ataupun beragama Islam. Tempat merujuk pada tempat tinggal disediakan bagi umat Islam yang ke Madinah. Selamat merujuk pada keselamatan dijamin. Jadi apa formula isi kandungan perjanjian Aqabah kedua? Tak tahan jemput berak tempat selamat. Okey, kemudiannya kita lihat kepentingan perjanjian Aqabah kedua. Kepentingan ni dia ubah suai daripada isi kandungan. Isi kandungan perjanjian Aqabah yang kedua tadi apa? Tak tahan jemput berak tempat selamat. Tak tu merujuk pada taat kepada Nabi. Jadi kepentingan dia atau kesannya, taat setia orang Islam kepada Nabi Muhammad SAW bertambah kukuh. Ya. Tahan merujuk pada mempertahankan Islam. Jadi suku Aus dan Khazraj bersedia mempertahankan Islam. Siapa yang bersedia mempertahankan Islam? Aus dan Khazraj. Bila-bila masa pun mereka sentiasa bersedia. Jemput merujuk pada menjemput umat Islam ke Madinah. Jadi apa kesan jemput? Adalah Nabi berhijrah. Nabi Muhammad SAW dan umat Islam Mekah berhijrah ke Madinah. Berak merujuk pada beragama Islam. Jadi suku Aus dan Khazraj memeluk Islam. Tempat merujuk pada tempat tinggal disediakan. Bila ada tempat tinggal, jadi Islam tersebar di Madinah dengan mudah. Kemudiannya suku Aus dan Khazraj dengan sukarela menyediakan tempat tinggal. Dan last sekali, keselamatan orang Islam terjamin semasa berada di Madinah. Jadi semua ada 7 kepentingan. Kepentingan ni ubah suai daripada isi kandungan. Dia hampir sama aja. Kalau taat kepada Nabi, jadi kepentingan dia apa? Taat kepada Nabi bertambah kukuh. Ya, ubah suai sikit je. Kalau sedia tempat tinggal merujuk pada siapa yang akan sedia tempat tinggal? Suku Aus dan Khazraj menyediakan tempat tinggal kepada Nabi Muhammad dan umat Islam daripada Mekah. Selamat tu apa? Keselamatan terjamin. Jadi keselamatan orang Islam di Madinah terjamin semasa berada di mana? Di Madinah. Ya, jadi ubah suai daripada isi kandungan. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan 45 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang terkini. Warna oranye itu adalah SPM sebenar, kelabu bawah itu adalah SPM ulangan. Baiklah kita lihat SPM sebenar dulu. 2010 tak ada, 2011 tak ada, 2012 tak ada, 2013 naik esei. 14 tak ada, 15 naik esei, 16 naik esei, 17 tak ada, 18 tak ada, 19 naik esei. 2020 ya berkemungkinan akan ada lagi dalam soalan esei. Okey, tengok SPM ulangan warna kelabu di bawah. 14 ulangan naik esei, 15 ulangan tak ada, 16 ulangan naik esei, 17 ulangan naik esei, 18 ulangan naik esei, 19 ulangan naik esei. 2020 ulangan yang terkini naik struktur. Ya, naik struktur. Soalan nombor 2. Jadi bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, tengok yang warna oranye tu. Cikgu ulang dia punya trend ah. Tak naik, naik, naik. 2020 ya berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan esei. Jadi para pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 iaitu Januari 2021 ni, jadi tolong bagi perhatian semua tajuk di dalam bab 5 tingkatan 4 ini.
Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk Kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2020 ulangan yang baru-baru ni. Tajuk apa kita belajar tadi? Perjanjian Aqabah. Setakat lah ni baru 2 kali ditanya. Tu pun dua-dua dalam SPM ulangan. 2016 ulangan, 2017 ulangan. SPM sebenar dah ditanya ke? Ya, belum langsung lagi ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Perjanjian Aqabah ini. Sebab apa? Sebab berkemungkinan sangat besar akan ditanya pada tahun ini. Jadi hafal semua Perjanjian Aqabah pertama dengan Aqabah kedua. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244. Baiklah kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A ditanya namakan dua suku Arab Madinah yang terlibat dalam Perjanjian Aqabah. Ya, apa kehendak soalan? Dua suku Arab Madinah. Okey, tengok di ruangan jawapan ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada nak jawab macam mana? Jawab terus je. Jadi 1 Roman tulis terus Aus, 2 Roman tulis terus Khazraj. Okey, tengok soalan B ditanya apakah peristiwa yang mendorong terjadinya Perjanjian Aqabah? Ingat nak peristiwa terdorong terjadinya Perjanjian Aqabah ni, suku Khazraj dulu mai jumpa Nabi di Aqabah. Lepas mereka peluk Islam, mereka sebarkan Islam di Madinah. Kemudiannya waktu haji berikutnya, Khazraj datang dengan Aus dan terbentuknya Perjanjian Aqabah. Mula-mula Khazraj dulu mai. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil pembuka soalan. Peristiwa yang mendorong terjadinya Perjanjian Aqabah ialah Nabi Muhammad dikunjungi oleh beberapa orang suku Khazraj dari Madinah. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, mereka berjumpa dengan Nabi di Aqabah dan memeluk Islam. Lepas kedua, ketiga, bila pulang ke Madinah, mereka menyebarkan Islam kepada penduduk Madinah. Lepas ketiga, keempat, musim haji berikutnya, sekumpulan Aus dan Khazraj menemui Nabi Muhammad SAW dan menghasilkan Perjanjian Aqabah pertama. Okey, kemudiannya kita lihat soalan C. Soalan struktur C ditanya, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan perjanjian dalam kehidupan? Apa kehendak soalan? Kepentingan perjanjian dalam kehidupan. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Jadi ambil pembuka soalan. Kepentingan perjanjian dalam kehidupan ialah dapat membina persefahaman. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, kaedah perlindungan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Lepas kedua, ketiga, sebagai sumber rujukan pada masa hadapan. Dan last sekali keempat, demi kepentingan sosial dan ekonomi negara. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A ditanya nyatakan perbezaan antara syarat-syarat Perjanjian Aqabah pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah kedua. Okey, tengok. Isi kandungan Perjanjian Aqabah pertama ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Aiman janji tak cari arak dan perempuan. Manakala Perjanjian Aqabah yang kedua ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Tak tahan jemput berak tempat selamat. Okey, soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Perbezaan antara syarat-syarat Perjanjian Aqabah pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah kedua ialah dalam Perjanjian Aqabah pertama, kaum Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna nama. Jadi kedua, amalan jahilah ditinggalkan. Sampai situ jaka Aqabah pertama. Ada lagi, ingat balik formula. Aiman janji tak cari arak dan perempuan. Tak tu apa? Taat kepada Nabi Muhammad dan Allah. Cari itu tidak mencuri. Arak tidak mengambil arak. Perempuan tu tidak membunuh bayi perempuan. Ya, macam mana nak buat ayat supaya membezakan Aqabah pertama dengan Aqabah kedua? Menggunakan perkataan apa? Menggunakan perkataan manakala. Ingat nak? Perkataan untuk membezakan Aqabah pertama dengan Aqabah kedua. Apa saja perbezaan? Guna perkataan apa? Guna perkataan manakala. Manakala dalam Perjanjian Aqabah kedua pula, suku Aus dan Khazraj mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad. Titik. Penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, mereka bersedia mempertahankan Islam. Habis dekat Aqabah kedua, ada lagi, ingat balik formula. Tak tahan jemput berak tempat selamat. Jemput tu apa? Mereka menjemput Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke Madinah. Berak tu apa? Mereka memeluk agama Islam. Tempat tu menyediakan tempat tinggal. Selamat tu menjamin keselamatan Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah. Okey, soalan B ditanya, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan Perjanjian Aqabah pertama dan Aqabah kedua kepada perkembangan Islam di tanah Arab? Ya, apa kena soalan? Kesan Aqabah pertama dengan Aqabah kedua. Kesan ni sama dengan apa? Sama dengan kepentingan. Ya, kepentingan sama juga dengan isi dia. Ingat balik, apa formula isi kandungan Perjanjian Aqabah pertama?
Aiman janji tak cari arak dan perempuan. Isi kandungan perjanjian akobah kedua pula, tak tahan jemput berak tempat selamat. Ya, ubah suai je isi tu supaya jadi lebih kukuh. Okey, jadi macam mana nak memulakan jawapan soalan isi ni? Ambil balik pembuka soalan. Jadi pembuka soalannya, kesan perjanjian akobah pertama dan perjanjian akobah kedua kepada perkembangan Islam di tanah Arab ialah dalam perjanjian akobah pertama, suku Aus dan Khazraj dapat meningkatkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Titik. Kedua, suku Aus dan Khazraj membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lepas kedua. Ketiga, suku Aus dan Khazraj tidak menjalankan amalan jahiliah. Keempat, suku Aus dan Khazraj tidak lagi mencuri. Ada lagi tak? Ada lagi. Selain tidak mencuri, mereka juga tidak meminum arak dan membunuh bayi perempuan. Macam mana nak membezakan akobah pertama dengan akobah kedua? Guna perkataan apa lagi? Ingat lagi tak guna perkataan apa tadi? Guna perkataan manakala. Ya, pandainya. Jadi tulis manakala. Kesan perjanjian akobah kedua pula ialah taat setia kepada Islam, kepada Nabi Muhammad. Taat setia orang Islam kepada Nabi Muhammad SAW bertambah kukuh. Ya, penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, kesediaan suku Aus dan Khazraj mempertahankan Islam. Lepas kedua. Ketiga, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berhijrah ke Madinah. Keempat, suku Aus dan Khazraj memeluk agama Islam. Ada lagi tak akobah yang kedua ni? Ada lagi. Ingat balik formula. Apa formula akobah yang kedua? Tak tahan jemput berak tempat selamat. Tempat tu apa? Suku Aus dan Khazraj menyediakan tempat tinggal kepada umat Islam di Madinah. Selamat tu apa? Suku Aus dan Khazraj menjamin keselamatan umat Islam di Madinah. Okey, last sekali soalan C. Dia tanya, pada pendapat anda, apakah kepentingan sikap toleransi dalam perkembangan sesebuah negara? Apa kehendak soalan? Kepentingan sikap toleransi. Jadi untuk memulakan jawapan soalan C ni, harus ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka soalan. Kepentingan sikap toleransi dalam perkembangan sebuah negara ialah dapat mewujudkan kestabilan politik. Titik. Hal ini kerana setiap pemimpin saling menjalankan kerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak berlaku perbalahan kaum. Contohnya, Tunku Abdul Rahman melantik pemimpin pelbagai kaum dalam kabinet bayangannya pada tahun 1951 seperti EEC Turai Singgah sebagai ahli pelajaran dan Lee Tiang Keng sebagai ahli kesihatan. Kesannya keamanan negara dapat dikekalkan. Jadi macam mana nak mulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kepentingan kedua ialah dapat memajukan ekonomi negara. Huraiannya, hal ini kerana semua kaum saling bekerjasama dalam memajukan negara dalam semua bidang. Contohnya, Malaysia berjaya memenangi pertandingan bola sepak dalam Piala Suzuki Cup peringkat Asia pada tahun 2010. Hasil kerjasama semua kaum dalam satu pasukan. Dan sekali kesannya negara akan menjadi maju dan meningkat imejnya di mata dunia. Okey, akhirnya cikgu nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ini. Iaitu Januari 2021 ni. Iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport sebagaimana dalam buku teks, iaitu di dalam tingkatan 4 ada 10 bab dan tingkatan 5 ada 9 bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport masing-masing. Harga sebuah buku hanya RM1 sahaja. Okey, cikgu rasa hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.